إلى النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيدون الفاطمي وإمام الغزالي شاء الله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Bermula takwa yang sehingga-hingga lagi menghimpunkan, menjauh tiap-tiap barang yang padanya mudarat bagi pejaan agama, iaitu maksiat dan fudul, seperti yang tafsil itu. Dan adapun jika kami hendak hinggakan atas yang hantar pada al-musir, maka kami kata pada had taqwa yang jami' itu melepaskan hati daripada kejahatan yang tiada mendahului daripada engkau umpamanya, dengan kuat azam atas meninggalkan, hingga jadi yang demikian itu memeliharakan antara engkau dan antara tiap-tiap kejahatan. Kemudian kejahatan terbahagi atas dua bahagi. Kejahatan asli, dan iaitu barang yang ditegah Allah daripadanya, seperti ma'asi yang semata-mata, dan syar, yakni kejahatan yang bukan asli, dan iaitu barang yang ditegah daripadanya ta'diban, yakni mengajarkan yang baik, dan iaitu yang terlebih daripada yang halal, seperti segala yang mubah yang diambil dengan keinginan syahwat. Jadi kita masih lagi berbincang berkaitan dengan persoalan takwa, dengan jalan tafsil, dengan jalan terperinci. Jadi takwa, kita ulang balik, ada 4 perkara yang disebut oleh Imam Ghazali. Yang pertama takut, yang kedua iaitu taat, dan yang ketiga itu iaitu makna kata memelihara diri, memelihara diri daripada perkara-perkara, makna kata memelihara diri daripada perkara-perkara yang makna kata yang boleh membawa kepada yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Malam ni kita sambung lagi berkaitan persoalan takwa. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, bermula takwa yang sehingga-hingga lagi menghimpunkan. Jadi takwa yang sehingga-hingga ni yang lebih lagi, ya. Bagi ahli sufi, dia mengambil jalan, makna kata mengikut jalan, makna kata yang jami' ni yang menghinggakan, yang menyeluruh, ya. Apa aja itu? Iaitulah dia kata lagi menghimpunkan, yakni menjauhkan tiap-tiap barang yang padanya mudarat bagi pekerjaan agama. Apa yang mudarat itu? Iaitu maksiat. Takwa yang menghimpunkan
yang menghinggakan, menjauhkan perkara yang boleh membawa kepada maksiat. Satu. Dan juga dia kata, dan fudul. Fudul ni mengambil yang harus dengan jalan berlebih-lebihan. Orang yang bertakwa itu pun dijauhi. Bukan setakat menjauhi perkara yang haram, bukan setakat menjauhi perkara yang maksiat, perkara yang harus, yang fudul pun juga makna kata dijauhkan. Seperti yang kita bincang semalam, innama yusammal muttaqina litarkihim ma la ba'sa bihi hazaran amma bihi ba'sun. Nabi kata sesungguhnya yang dinamakan orang yang bertakwa itu, iaitu dia memelihara dirinya daripada, makna kata memelihara dirinya daripada perkara yang tak mendatangkan mudarat. Yang tak mendatangkan mudarat, yang halal. Yang halal pun dia jaga diri dia supaya jangan ambil dengan jalan fudul. Jadi apatah lagi perkara yang haram, lagi dia jaga. Ya, itu dipanggil fudul. Seperti yang tafsil itu yang telah dibincangkan semalam tu. Jadi takwa bukan setakat menjauhkan yang haram, tetapi menjauhkan yang halal dengan jalan fudul. Kerana apa? Kerana takut kalau dah membiasakan diri mengambil yang halal dengan jalan fudul berlebih-lebih, tujuan bersedap-sedap, berlazat-lazat, akhirnya satu hari dia akan terjerumus mengambil yang haram apabila makna kata dah menjadi budaya hidup dia perkara yang fudul ini. Ya. Kemudian kata Imam Ghazali, dan ada pun jika kami hendak hinggakan atas yang hantar pada ilmu sir, ilmu rahsia, ilmu yang dalam-dalam, bagi para arifin, bagi para ahli sufi, bagaimana mereka membicarakan persoalan takwa. Maka kami, kata Imam Ghazali, kami kata pada had takwa yang jami', yang menghimpunkan. Takwa yang menuruhkan itu ialah melepaskan hati daripada kejahatan yang tiada mendahului daripada engkau umpamanya. Yang tu makna yang menyeluruh. Makna yang menyeluruh, yang mendalam, yang dikatakan takwa, iaitu memelihara hati, melepaskan hati ini. Jangan ada sikit pun di hati kita ini bercita-cita untuk melakukan perkara dosa yang kita tak pernah buat. Kalau kita tak pernah berjudi, jangan ada sikit pun dalam hati kita teringin nak berjudi. Contoh, kita biasa, kita tak pernah makan yang haram, kita duk makan yang halal. Tanamkan di jiwa kita, sikit pun kita tak nak mengambil yang haram tu. Sedangkan yang haram tu kita tak pernah ambil. Melepaskan hati, langsung tak ada cita-cita untuk mengambil yang haram. Itu dinamakan takwa yang jami', yang menyeluruh. Ia merupakan satu azam yang cukup kuat bagi orang yang bertakwa. Dia dah sedap dah, ibadatnya dah sedap, dah seronok. Dia nak buat ibadat, nak buat ibadat pun tak ada siapa yang boleh menghalang dia. Sebab dia insan takwa. Dia dah merasai segala nikmat dalam beribadat, nikmat ma'rifatullah. Dia cukup takut benda-benda yang tak elok ni, kerana dia bimbang segala nikmat yang dikecap, dia takut Tuhan tarik balik. Maka dengan sebab itu dia tanam satu azam yang kuat di hati dia. Dia tak mahu melakukan sama sekali dosa yang dia tak pernah buat tu. Itu dikatakan oleh Imam Ghazali, itu makna yang jami' dalam persoalan takwa, mengikut ilmu sir, ilmu rahsia. Jadi makna kata jangan kata meninggalkan yang haram, cita-cita nak buat pun tak mau. Tak ada langsung azam dan cita-cita, tak mau langsung dah. Kerana dia seronok dengan keadaan yang Allah anugerah dia selama-lamanya. Dia takut nikmat ini Tuhan tarik balik, maka dia tanam azam yang cukup kuat, tidak akan melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dinamakan
takwa yang menyeluruh, yang jamik. Ya. Qala musannif rahimahullah ta'ala, hingga jadi demikian itu, ya, memelihara antara engkau dan antara tiap-tiap kejahatan, ya, maka dengan azam yang kuat dan hati yang kuat, azam yang kuat, kekuatan takwa itu, dia menjadi satu benteng pertahanan terhadap diri dia, hingga menyebabkan, makna kata, cita-cita pun tak mau, lintas hati pun tak mau. Kalau duduk sembang-sembang, ada orang sembang benda pelik gitu, dia pun lari, dia tak mau duduk dekat, dia tak mau sungguh, dia takut sungguh dengan dosa ni. Ibarat orang takut dengan api, dia memang tak mau. Kan? Dia cukup takut dengan dosa ni, dia tak mau langsung mendekati dosa. Kenapa? Kerana pada dirinya ada sifat-sifat, dikatakan sifat takwa. Ya. Kemudian kejahatan terbagi kepada dua bahagi. Satu, kejahatan asli. Apa kejahatan asli? Dan iaitu barang yang ditegah Allah dalamnya, seperti ma'asi semata-mata dan syar. Kejahatan ada dua bahagi, kata Imam Ghazali. Pertama, kejahatan yang asli, memang dia memang dia jahat. Tahu saya buat macam mana lah, dia tetap jahat. Macam kita kata contoh dalam sudut fiqh, kan? Fiqh ni ada yang haram asli, babi. Babi tu haram asli. Hang tak buat macam mana lah babi, hang sama ke, hang apa ke, dia tetap haram. Bangkai tetap haram, itu tak boleh, memang haram asli. Yang kedua, ada haram yang mendatang. Haram yang mendatang, benda tu halal tapi kita beli dengan duit yang haram, dia jadi haram. Menatang tu binatang ternakan, boleh dimakan tapi tak sembelih atau sembelih tak betul, dia jadi haram. Haram yang mendatang. Macam roti halal tapi kalau beli dengan duit haram, dia jadi haram. Itu haram yang mendatang. Ada haram yang asli, kan? Begitulah dalam bab apa kita kata, bab maksiat ni. Ada maksiat, kejahatan yang asli. Apa dia? Iaitu barang yang ditegah oleh Allah daripadanya. Tuhan tegah je, tetap haram. Dipanggil haram asli. Di sudut apa apabila ditegah oleh Allah, hukumnya tetap haram. Seperti ma'asi yang semata-mata, seperti maksiat. Dan syar, yakni kejahatan. Syar itu kejahatan. Ya. Ada pula dikata maasi yang bukan asli, iaitu barang yang ditegah daripadanya ta'diban. Ditegah dengan sebab tak ada, ditegah dengan tegah beradab, untuk melakukan adab. Ya. Benda tu makna kata ditegah oleh Allah di sudut adab. Mengambil dengan jalan tidak beradab, kita melakukan dia dengan tidak beradab. Bila tak ada adab, maka menjadikan ia itu makna kata syar atau kejahatan. Kalau beradab, dia tak jadi syar, tak jadi jahat. Bila ambil dengan jalan tak beradab, lakukan dengan tak beradab, dia dah jadi makna kita kata ditegah oleh syarak. Yakni mengajarkan yang baik, dan iaitu yang terlebih daripada yang halal. Benda halal tapi bila diambil secara berlebih-lebihan, maka itu diambil dengan bukan cara beradab, dengan cara tak ada adab. Bila tak ada adab, besok akan dimalukan besok di akhirat. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Kata Allah, kami jadikan apa yang ada di bumi ini untuk kamu, supaya kamu ambil apa yang ada di dunia ni untuk tujuan beribadat kepada Allah. Itu hikmah Allah menjadikan alam ini. Ayam untuk kita, kambing untuk kita, padi untuk kita, semua untuk kita. Habis kita untuk siapa?
Yang kita ni untuk siapa? Itu soalan kena tanya. Semua makhluk Allah ni untuk kita. Untuk kita makan, untuk kita guna itu ni. Yang kita ni pula untuk siapa? Kita ni untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya Allah jadikan semua ni untuk kita jadikan dia alat untuk kita beribadat kepada Allah Taala. Tiba-tiba kita ambil dunia ni bukan tujuan untuk beribadat, tujuan untuk bersedap-sedap, berlazat-lazat. Maka berarti kita mengambil dunia ni dengan tidak ada adab. Maka di akhirat besok kita akan dimalukan di hadapan khalayak ramai. Allah akan dedahkan, mereka ambil dunia bukan tujuan untuk ibadat kepada aku. Dia mengambil dunia dengan tujuan bersedap-sedap, berlazat-lazat. Maka orang ni akan dimalukan besok di akhirat. Itu yang disebut oleh Nabi SAW, halaluha hisabun wa haramuha azabun. Yang halal tu akan dihisab, yang haram akan diazab. Kenapa perlu dihisab? Kerana makna mengambil dunia dengan tidak ada adab, tak beradab. Ambil secara pudul, erti namanya tak beradab. Dia boleh mematikan hati. La tumitul khalba bikasratis ta'am wasyarab. Jangan kamu matikan hati kamu dengan banyak makan, banyak minum. Artinya dengan banyak makan, banyak minum, hati mati. Bila hati mati, itulah jalan yang mudah untuk terjerumus ke lembah derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang hidup sentiasa melihara diri daripada maksiat. Punca makan banyak, punca berlebih-lebihan, punca bermewah-mewah, punca bersedap-sedap, membawa orang tu ke arah menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni ditegah oleh syarak. Jadi maknanya disuruh kita mengambil dengan adab. Apa ambil adab? Ambil semata-mata untuk buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan ibadat. Imam Ghazali kata, apa saja untuk membantu ibadat, maka dia jadi ibadat. Apa saja, apa yang kita buat, kita makan ke, kita minum ke, kita pakai ke, apa saja kita guna, kita ambil dunia ni dengan tujuan ibadat, maka ambilan tu dipanggil ibadat. Kalau kita ambil dunia bukan tujuan untuk beribadat, itu tidak beradab dengan Allah Ta'ala. Di akhirat kita akan dimalukan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di hadapan khalayak ramai. Apa yang dikatakan fudul tadi ni, seperti dia kata segala yang mubah yang diambil dengan keinginan syahwat. Benda yang mubah, yang harus, yang halal, tapi diambil untuk memenuhi syahwat. Maka dia datang tomak, penyakit tomak, datang penyakit haloba. Penyakit tomak, haloba. Tomak lawannya iaitu khana'ah. Bila seorang tu bersifat tamak halaba, dia jadi hamba. Siapa mengambil dengan jalan khana'ah, dia akan jadi merdeka. Lepas itu para ulama kata, dia kata al-abdu hurun in khana', al-huru abdun in tamak. Seorang hamba, dia sepatutnya hamba. Ada kemiskinan dia, ilmu dia tak terang mana, kan? Tak ada kaya apa, dia orang fakir apa, dia maknanya sepatutnya jadi hamba. Tetapi dengan sebab dia bersifat qanaah, dia jadi merdeka. Al-abdu hurun in qana'. Seorang hamba dia jadi merdeka kerana dia bersifat qanaah. Al-hurru al-abdu, al-hurru abdun in tama'. Sebaliknya seorang yang sepatutnya dia merdeka, dia akan menjadi seorang hamba pecacai bila dia bersifat tamak halaba. Bila dia tamak, dia akan menjadi hamba kepada yang dia tamak. Dia tamak dunia, jadi hamba dunia. Dia tamak apa yang ada di tangan manusia, jadi hamba manusia. Tamak kepada pangkat, jadi hamba pangkat, hamba jawatan, hamba, bukan jadi hamba Allah Ta'ala. Tetapi seseorang yang hamba, dia akan jadi merdeka bila dia bersifat khana'ah. Macam mana disebut oleh para ulama,
Al-hurru al-abdu hurrun in khana. Al-hurru abdun in tama. Seseorang yang hamba dia boleh bertukar jadi merdeka bila dia bersifat qanaah. Sebaliknya orang yang makna kata yang sepatutnya merdeka menjadi hamba pecacai bila dia bersifat tamak halubah. Faqna la tatma. Jadi kamu orang yang bersifat qanaah, kamu jangan jadi orang yang bersifat tamak halubah. Fama syai'un siwa musiwat tamak. Tidak ada sesuatu keruntuhan yang berlaku di kalangan manusia ini melainkan dia berpunca sifat tamak halubah. Jadi daripada makna mengambil yang fudul tu, dia boleh main tamak halubah. Dia boleh main macam-macam penyakit. Hasad, dengki, pijak memijak, tikam menikam, caci memaki, jatuh menjatuh. Semua ni berpunca pada situ. Kalau seorang tu bersifat qanaah dan tidak bersifat tamak halubah, jadi baik. Tak gaduh nak dengki ke hasad, dengki ke orang, tak ada. Jatuh menjatuh, tak ada. Itu puncak daripada fudul tadi. Sebab itu makna kata bagi ahli sufi amat mengambil perhatian bahawasanya mereka mengambil dunia ini bukan dengan jalan fudul, tetapi dengan jalan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, kata Imam Ghazali rahimahullah taala, fardu yang lazim dengan meninggalkan dia, diseksa dia dengan seksa api neraka. Takwa ada dua. Satu takwa iaitu meninggalkan ma'asi, meninggalkan maksiat. Takwa yang ni, yang pertama ni hukumnya fardu, mesti. Jangan ada di antara kita ni, di kalangan kita teringin benda yang haram, yang bukan milik kita. Kena ada takwa, kena ada takut, kena ada taat. Tidak ada cita-cita langsung nak benda yang haram ni. Jadi takwa macam ni disebut sebagai fardu dan makna kata lazim meninggalkan dia, meninggalkan benda yang haram ni. Kalau buat juga diseksa di neraka kelak. Dan yang kedua, takwa yang menakutkan dan yang mengajar. Takwa yang kedua, meninggalkan yang fudul, mengambil secara beradab, itu menakutkan. Takwa yang menakutkan dan mendidik serta mengajar. Yang lazimkan meninggalkan dia habas dan juga hisab. Jadi kalau orang tak ada sifat takwa, maka dia mengambil dunia dengan jalan fudul, besok di akhirat dia akan dihisab dan juga dihabas. Apa hisab? Hisab akan dihitung satu persatu, akan dihitung. Tadi kalau orang yang ada sifat takwa, dia tidak mengambil yang fudul, dia tidak akan dihisab. Orang yang mengambil dunia semata-mata untuk beribadat kepada Allah, mengambil yang halal kerana yang beribadat kepada Allah, Allah tak akan hisab dia. Allah tak hisab. Yang Allah hisab ni orang yang mengambil dengan jalan fudul. Hisab ni pun berat juga. Kita di Syaki ada rasuah, kan, terlibat dengan rasuah. Kemudian di riman 4 hari, 5 hari, seminggu oleh SPRM, disoal siasat, seksa juga. Jangan main. Satu penyiasaan, walaupun lepas soal siasat kita tak bersalah, berdebu jangan main. Walaupun tak ada yang haram, semua halal, tapi dihitung satu-satu, di mana ambil, cara dapat, cara guna, semua dipersoal oleh Allah Subhanahu wa taala, kan? Dan dihabas. Habas ni tertahan di padang mahsyar, panas terik, matahari panas dua atas kepala, tidak ada bayangan, tidak ada lindungan, tertahan di padang mahsyar. Tertahan sehari pun jadilah.
Berapa ribu tahun satu hari. Nak kira dunia punya hari. Bagi ahli sufi, inilah satu penyiksaan. Sebab itu mereka tak mau tertahan, tak mau habas, dan mereka tidak mau dihisap. Mereka nak masuk syurga bighairi hisab, macam kilat menyembah. Sebab itu mereka memiliki sifat takwa. Kita bawa kereta. Ada roadblock. Panjang, dekat 1 kilometer roadblock. Hari tu pula aircon kita tak berfungsi. Buka tingkap, panas. Kalau buka tingkap, kereta berjalan, tak apa. Buka tingkap, hari panas, kereta berhenti. Bayangkan panas dia tu. Sampai dekat sejam kita tertahan. Sampai dekat checkpoint tu, lesen cek, ada. Road tag, ada. Okey, jalan. Walau dia suruh jalan, tetapi tertahan sejam tu, satu penyiksaan. Walaupun tak masuk neraka, tapi terhabas di pada mahsyar itu, bagi ahli sufi satu penyiksaan yang amat dahsyat. Sebab itu mereka tak mau mengambil dunia dengan jalan hudul. Mereka nak, makna kata tidak terkena azab, dan tak terkena juga kepada habas tadi. Seperti yang disebut oleh Nabi, halaluha hisabun wa haramuha azabun. Halal akan dihisab, akan dihabas. Haram kena azab. Yang tak kena azab, tak kena habas, orang mengambil yang halal, dan makna kata tidak mengambil jalan fudul, mengambil yang halal itu semata-mata tujuan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlapis-lapis dah takwa tu. Ada orang awam kan, dia ambil yang halal, dia tinggal yang haram. Ada yang bawah lagi, bukan setakat yang halal, dia ni yang makruh pun dia tolak. Bawah lagi, yang bawah lagi pula maknanya kata dia berjaga-jaga, berhati-hati sebab dia tempat takwa. Bawah lagi, yang bawah lagi tidak mengambil dengan jalan fudul yang halal tu. Jadi makna kata mengikut, makna kita kata kedudukan kita yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa ni berbagai-bagai, berlapis-lapis martabat mereka mengikut keimanan yang dianugerahkan oleh Allah. Orang yang iman tinggi, makrifahnya tinggi, lagi hebat takwa dia. Baik itu Allah sebut, inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling makna kata mulia di sisi kamu, di antara kamu, orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Takwa tu pula dengan bermacam-macam bentuk, mengikut kedudukan, ya, insya-Allah. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, mereka yang mengambil dengan jalan fudul ini akan dihabas dan akan dihisab dan dimalukan di khalayak ramai besok. Katanya bila malu ni luruh daging tu. Badan kita ni, daging-daging yang ada badan kita luruh, malu. Duduk atas muka bumi, ambil harta benda Tuhan, nikmat Tuhan. Bukan tujuan untuk buat ibadat, tapi tujuan untuk berpoya-poya, bersonok-sonok, berlazat-lazat. Ketika tu Allah campurkan rasa malu di hati kita, malu sungguh, maka luruh daging-daging kita ketika itu. Ya. Dan barang siapa yang mendatangkan akan yang pertama, maka iaitu dalam derajat yang kurang daripada takwa. Kalau ambil yang pertama saja, menjauhkan diri, makna kata daripada maksiat, tak mengambil yang haram, itu makna kata derajat yang rendah. Rendah pun ada derajat tu. Ni langsung tak ada derajat ni, ikut mana? Sapu ikut dan ya. Kalau kita tak boleh pergi nombor 2, nombor 1 pun jadilah. Korang pun korang lah, asalkan ada takwa. Asalnya jadi orang yang bertakwa. Jadi nombor 1 ni derajat yang kurang. Siapa nombor 1? Iaitu makna kata dia meninggalkan makna perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang kurang. Dan tempat, yakni jalan yang betul bagi ahli taat. Bagi ahli taat,
Orang yang makna kita kata yang mentaati perintah Allah, ahlul ibadat. Orang yang macam ni dia pegang macam itulah. Apa Tuhan suruh dia buat, Tuhan larang dia makna kata dia Tuhan larang dia tinggal. Satu ialah. Tapi tak adalah azam dia benda-benda yang futul ni, tak ada. Dia sapu macamnya. Dia ambil dunia tidak beradab. Kan, ambil bukan dengan jalan tujuan beribadat, mengambil dunia dengan tujuan bersedap-sedap. Dia tinggal, dia mana takwa dia, takwa tahap nombor 1 ya. Tak pi sampai nombor 2. Ya. Jadi orang yang disebut sebagai makna kata ahli taat. Dan orang yang mendatangkan dengan yang kedua, maka iaitu di dalam derajat yang tinggi daripada takwa. Orang yang bukan setakat yang Tuhan tegah dia tinggal, tetapi yang Tuhan harus pun dia ambil dengan beradab. Ambil sekadar perlu dengan tujuan untuk buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Satu ya. Bukan mengambil dunia dengan tujuan bersedap-sedap, berlazat-lazat, berpoya-poya dan sebagainya. Yang tu orang hebat lah tu. Derajat yang tinggi. Dan demikian itu jalan orang yang tetap ni istiqamah, meninggalkan mubah, dia meninggalkan yang harus. Kalau dia ambil pun ambil sekadar maknanya kita kata untuk makna beribadat kepada Allah. Jadi orang tanya kita, apa dah harus kan? Macam mana ni kita nak jadi diri kita ni sebagai orang yang bertakwa? Tengok dunia yang halal ni pun tak terliuk. Yang haram tu terus tak terliuk lah. Yang halal ni dia tak terliuk. Maka Imam Ghazali buat contoh. Kita tengok orang buat kuih. Buat kuih ke, buat roti ke, dia uli tepung. Uli. Lepas tu dia ludah. Dia ludah dalam tepung tu. Lepas dia ludah, maka roti ni dibakar. Gebu lah. Gebu, kembang elok. Orang yang tahu kata tepung ni ada ludah, agak-agak dia makan nak lan tu. Dia macam tak apa nak. Kalau dia lapar sangat, ambil lah secubit, 2 cubit. Kata nak makan sampai 3 bak ketui dah lah. Kan, ambil lah sikit. Tapi ludah ni bukan haram, ayak ludah, tapi geli-geleban kan. Orang yang tak tahu, dia tengok roti, dia makan begitu ya. Tapi orang yang tahu dalam roti tu ada ludah, dia tak mau, dia ambil sikit dia. Begitulah dunia bagi orang yang makrifah. Allah campak di hatinya. Dunia jibatun. Dunia dibangkai. Asal dia. Cuma tak bangkai tu yang kita ambil untuk buat ibadat saja, itu bukan bangkai. Lain pada tujuan tu semua bangkai. Hakikat dia, asal dia, dunia tu bangkai. Asal dia. Cuma kalau kita ambil dunia untuk buat ibadat, itu saja bukan bangkai. Bagi orang yang yakin dengan Nabi SAW, yakin dengan benda ni, dia tak mahu. Bukan dunia tempat bersedap-sedap, bukan dunia tempat berlazat-lazat. Sedap lazat di sana di akhirat. Sini tujuan untuk buat ibadat. Satu ya Tuhan sebut. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk buat ibadat. Yang kita sebut selalu ayat-ayat bentuk macam ni dia adakan nafi isbat. Mana nafi? Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Itu kalimah nafi. Tidak aku jadikan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk beribadat. Itu isbat. Bila kalimah tu mula nafi, lepas tu isbat, menunjukkan itu saja tujuan kamu ke dunia. Bukan ada tujuan lain dah. Ya, bukan ada tujuan lain. Tujuan kamu ibadat. Aku jadikan dunia untuk kamu ambil untuk buat ibadat, bukan untuk bersedap-sedap, berlazat-lazat, bermewah-mewah. Jadi sebab itu bagi orang yang tinggi takwa dia tak ambil dunia dengan jalan makna kata untuk bersonok-sonok, bersedap-sedap, berlazat-lazat.
Nak sonok mati esok tu. Dia berpuasa di dunia, dia berbuka di akhirat. Puasa di sini tempat puasa, buka di sana. Sini tempat bercucuk tanam, kutip hasil dia di sana besok. Di sini tempat kita beribadat. Maka Allah jadikan dunia ini sebagai alat untuk memudahkan kita buat ibadat. Bukan tujuan ambil dengan jalan bersedak-sedak, bersonok-sonok. Itu dia. Jadi golongan yang pandang kata golongan yang kedua ni daripada derajat yang tinggi daripada takwa, iaitu yang demikian itu jalan orang yang tetap ni istiqamah, meninggalkan yang mubah, meninggalkan yang harus. Kalau dia meninggalkan yang harus, yang haram, tinggal lama dah. Yang tu tak masuk cerita dah tu. Bagi dia tak tengok langsung dah. Yang haram ni tak kali langsung dah. Yang harus pun dia ambil sekadar perlu. Maka apabila menghimpunkan hamba antara keduanya dengan menjauhkan tiap-tiap maksiat dan yang terlebih-lebih yang halal, maka sanya telah sempurnalah makna takwa. Itu dia takwa. Takwa ada dua. Satu bagi orang awam, meninggalkan yang haram. Takwa yang lagi satu, yang orang yang khusus, iaitu meninggalkan yang mubah, yang harus, yang halal, mengambil dengan tujuan ibadat saja. Bila ada dua-dua ni kat dia, yang haram pun dia tinggal, yang harus atau yang halal pun dia ambil sikit saja, maka terhimpunlah pada diri dia tu apa dinamakan sifat takwa. Kalau makna dia ambil yang satu saja, tak terhimpun lagi. Kena ambil dua-dua. Jadi kita ambil yang satu, lepas tu kita belajar, kita riadah diri kita, kita masuk yang kedua. Kalau kita boleh macam ni, Allah hebat. Kita nak ada hasad dengki tak ada, tamak haluba tak ada. Sejuk hati kita dengan dunia ni, sejuk. Bila hati kita sejuk dengan dunia, kita nak tinggal dunia senang lah. Nak mati cukup mudah. Tapi kalau orang hati dia hidup seronok dengan dunia, dunia dengan dia tu jadi macam isi dengan kuku. Dia cukup sayanglah dunia ni. Bayangkan bila isi dengan kuku nak berpisah, macam mana? Sakit sakit dengan buat pasal. Baik tu ahli dunia, orang yang gemak dunia, nak mati cukup teruk. Tapi kalau orang makna kata tak cinta dunia, dia cinta apa? Dia cinta Allah. Dia kasih kepada Allah, cinta akhirat. Bila dia cinta akhirat, nak pergi akhirat, suka tak? Suka. Tapi kalau dia cinta dunia, tiba-tiba nak pergi akhirat, payah, cukup payah dengan buat pasal. Kalau kita cinta satu tempat, kita seronok, kita nak balik kampung, lama tak balik kampung, kumpul-kumpul duit dapat balik kampung, seronok lah. Tentu sekarang seronok. Kalau kampung kita tu akhirat, kita suka kampung kita di akhirat tu, maka kematian itu merupakan cita-cita kita. Kita memang nak mati. Kenapa suka nak mati? Karena kematian itulah membawa kita kembali kepada negeri yang kita suka, akhirat. Yang kedua, bertemu dengan orang yang kita kasih, yakni Allah Subhanahu wa taala. Al-mautu jisrul habibi ilal habib. Maut itu jambatan kekasih, bertemu kekasih. Tapi kalau kita cinta dunia, jangan harap nak cinta akhirat. Pada dunia dan akhirat, dua yang berlawanan, dua yang bertentangan. Kata Imam Ghazali, ibarat masyrik dan maghrib. Matahari naik, matahari jatuh. Mana matahari naik? Ni matahari naik. Mana matahari jatuh? Belakang kita ni, depan kita ni. Sana matahari naik, sini matahari jatuh. Kita menghadap matahari naik, kita membelakangkan matahari jatuh. Kita menghadap matahari jatuh, kita membelakangkan matahari naik. Matahari naik panggil masyrik, matahari jatuh panggil maghrib. Kita menghadap muka kita ke maghrib, kita membelakangkan masyrik.
Kita menghadap masyriq, kita membelakangkan maghrib. Kita menghadap dunia, kita membelakangkan akhirat. Kita menghadap akhirat, kita terpaksa membelakangkan dunia. Pilihlah. Kan? Orang yang menghadap mukanya ke akhirat, dunia terpaksa berlebih kurang. Tak boleh nak seronok macam orang, nak hebat macam orang, tak upaya, tak mampu. Kan? Tapi kalau kita menghadap ke dunia, jangan haraplah akhirat kita. Akhirat kita akan berterabak. Orang yang meletakkan hatinya dunia, habis akhirat dia memang berceramah. Pilihlah mana kita nak. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Tetapi manusia itu melebihkan dunia, sedangkan akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, lebih kekal. Jadi nak jadi orang takwa, dua-dua ni lah. Yang pertama, yang haram, yang Tuhan larang, ini memang kita tolak awal-awal lagi dah. Tak masuk cerita, tolak awal dah, tak mau tengok. Sikit pun tak terlintas. Kalau bagi orang yang ahli sufi, Allah campak di hati mereka itu, yang haram tu macam api, panas, dekat pun tak mau. Adapun yang fudul itu, makna kata tu macam tadi, macam gelema, macam ayat liok, jijik, ambil pun sekadar perlu saja. Allah jadikan dia macam tu. InsyaAllah. Jadi jalan orang yang tetap istiqamah meninggalkan mubah. Ya. Yang menghimpunkan dua-dua sekali lah. Iaitu dengan menjauh setiap maksiat dan terlebih yang halal. Maka asalnya telah sempurnalah makna takwa dan mendirikan dengan haknya. Kalau kita boleh buat macam tu, makna kita telah mampu menunaikan hak-hak takwa. Jadilah kita hamba Allah yang bertakwa. Dan ia menghimpunkan setiap kebajikan padanya. Seluruh kebajikan terhimpun bila ada ada ketakwaan yang bentuk macam ni. Sebutlah apa kebaikan, semua ada kat kita. Semua kebaikan. Kan? Kita pemurah ada kat kita, sedekah, penyantun, penyabak, semua ada kat orang tu. Ternapi, tertolak seluruh kejahatan, hasad, dengki, tamak, halabah, semua tak ada. Tak jadi orang yang baik. Dan tiada, dan inilah iaitu orang yang kamil, orang yang sempurna, yang iaitu memilih akan pekerjaan agamanya. Orang inilah pemilik agama. Hang sebut apa saja soal agama, semua ada kat dia. Ilmu, ibadat, mujahadah, semua ada kat dia. Bila ada padanya sifat takwa. Tak timbul soal orang kafir hanya jujur, lebih baik daripada orang Islam tak jujur. Tak. Seluruh kebaikan terhimpun pada orang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Orang yang paling mulia di sisi kamu, di sisi Allah, ialah orang yang bertakwa di kalangan kamu. Allah kata. Tak boleh pakai cakap DAP, cakap PAN, semua tak boleh pakai. Kita pakai cakap Allah Ta'ala. Allah sendiri kata, inna akramakum indallahi atqakum. Sebab itu kalau kita nak cari kawan yang bertakwa. Pemimpin bertakwa, rakan berniaga takwa, rakyat takwa, pemimpin takwa, jiran bertakwa. Kita nak buat apa? Cari orang yang bertakwa. InsyaAllah kita akan bahagia. Dan demikian itu melazimkan adab atas pintu yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Bila kita ada sifat takwa, maka insya-Allah terbuka pintu untuk kita mendampingi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Taala suka pada orang yang bertakwa. Innallaha ma'al muttaqin, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Takwa. Terbuka pintu rahmat, pintu yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah makna takwa, dan menyatakan dia dalam jumlah ini.
Inilah huraian Imam Ghazali tentang takwa. Dia mula dengan ayat-ayat 12 ayat kehebatan takwa. Dia kecilkan menjadi 3. Kemudian dia bagi makna takwa. Lepas tu dia buat pula takwa 2. Takwa untuk orang awam, takwa untuk orang yang kamil sempurna. Jadi seluruh kebaikan terhimpun pada manusia-manusia yang bertakwa. Maka faham olehmu akan dia beri taufik insya-Allah ta'ala. Faham oleh elok, mudah-mudahan kita mendapat taufik. Taufik ni takyid, kekuatan daripada Allah untuk kita memiliki sifat hamba Allah yang takwa. Kita balik bawa takwa. Kembali kita dengan kepada Allah Ta'ala dengan berbekalkan satu perkara yang cukup penting yang dinamakan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Cari bekal oleh kamu, sebaik-baik bekal ialah at-taqwa. Itulah matlamat hidup kita, bawa balik bekal, berjumpa dengan Tuhan dengan membawa bekalan yang cukup hebat yang dinamakan at-taqwa. Insya-Allah. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, dan jika engkau kata maka ceraikan bagi kami sekarang makna pada diri kami. Lepas tu dia ada orang minta tolong ceraikan lagi, tafsirkan lagi. Nak buat lagu mana lagi? Apa lagi yang perlu kami buat untuk mendapat insan takwa? Lepas tu Imam Ghazali akan makna kata menghuraikan takwa dalam bentuk anggota. Takwa mata, takwa lidah, takwa telinga, takwa kaki, takwa perut. Ini semua anggota kita perlu kepada sifat-sifat takwa. Jadi kalau kita boleh beramal, memang hebatlah. Cukup hebatlah. Jadi kita yang masalah kita ni beramal tu. Masalah tak beramal, yang tu perkara yang menjadi masalah pada kita. Jadi kalau kita faham, kita boleh beramal, cukup hebatlah. Menjadi insan takwa. Orang yang dikenali oleh seluruh penghuni langit, walaupun tak dikenali oleh penghuni bumi. Orang bumi ni dia hang banyak kata orang ramai kenal. Pakat besar orang kenal. Tak apa, orang tak kenal pun tak apa. Lebih mudah kita orang tak kenal daripada orang kenal kita. Yang penting mulia kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan itu berlandaskan tinggi mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Sallallahu ala khair khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.